diucapkan kepada semua hadirin. Hari ini merupakan hari sambutan UNESCO World Teachers Day 2021 bagi menyokong cadangan UNESCO berkaitan status guru 1966 dan status tenaga pengajar pendidikan 1997. Saya Zuati Hasim dan bersama saya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman akan bersama-sama mengelolakan program sambutan Hari Guru Sedunia UNESCO 2021. Untuk makluman semua, program ini merupakan anjuran Go Ideas dengan kerjasama Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Persatuan Kekitangan Akademik Universiti Melaya, World University Association for Community Development, Universiti Airlangga Indonesia dengan sokongan Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia dan Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Melaya. Memulakan sesi webinar kita Hari Guru Sedunia UNESCO 2021 ini, dengan segala hormatnya saya menjemput Profesor Madya Dr. Zawawi Ismail, Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Melaya untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan sambutan Hari Guru Sedunia UNESCO 2021 peringkat Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua warga pendidik. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat ilahi atas limpahan kurnia serta rezeki yang telah dicurahkan, kasih sayang dan ruang yang dianugerahkan kepada kita untuk mengizinkan kita pada hari ini sama-sama pada hari meraihkan sambutan Hari Guru Sedunia UNESCO 2021. Dan pada masa yang sama juga di Malaysia, pada tarikh yang sama 5 Oktober, kita juga meraihkan Hari Akademia 2021. Tuan-tuan sekalian, Fakulti Pendidikan sememangnya menyambut baik dan menyokong penuh dalam kebersamaan kita bagi meraihkan jasa seluruh warga pendidik dan mengiktiraf kepentingan pendidikan yang terdiri daripada guru dan para akademik sebagai tunggak bangsa dan negara. Ucapan terima kasih kepada pihak penganjur projek Go Ideas dengan kerjasama Persatuan Kaki Tangan Akademik Universiti Melaya, World University Association for Community Development, Universitas Airlangga serta sokongan daripada UMCAS kerana sudi bersama-sama pada pagi ini, pada hari ini dengan Fakulti Pendidikan Universiti Melaya meraihkan hari yang sangat bermakna kepada kita semua, khasnya warga pendidik. Sambutan Hari Guru Sedunia UNESCO diwartakan oleh UNESCO bagi memperingati ulang tahun penerapan saranan mengenai status guru pada tahun 1966 dan pengesyoran dokumen berkaitan status tenaga pengajar pengajian tinggi 1997. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua guru dan warga pendidik atas sumbangan yang telah dicurahkan secara berterusan dan kekal menyahut cabaran dalam kesulitan pandemik COVID-19. Para guru dan warga pendidik adalah antara barisan hadapan negara di dalam memastikan kelangsungan pendidikan dan memberikan jaminan kepada pembangunan keluarga Malaysia agar terus utuh dengan nilai kenegaraan dan mampu menyiapkan diri meneruskan perjuangan warisan kedaulatan dan pembangunan negara yang kita cintai. Oleh demikian, hari ini setelah hampir 250 hari kita berada dalam krisis pandemik COVID-19, sambutan Hari Guru Sedunia 2021 tahun ini mendukung usaha para pendidik dalam menyumbang sepenuhnya kepada proses pemulihan pendidikan, ekonomi dan kesihatan negara yang bertemakan kepada Teachers at the Heart of Education Recovery. Ia secara jelas mencerminkan kepentingan pendidik dan guru dalam proses pemulihan pendidikan yang telah terganggu akibat COVID-19. Warga pendidik merupakan tunjang kepada perkembangan pendidikan negara dan dunia secara amnya. Bertepatan dengan fasa pemulihan negara,
maka tema sambutan ini berkait rapat dengan hak, peranan dan juga tanggungjawab guru serta warga pendidik dalam mempersiapkan diri dan generasi masa depan untuk mendepani fasa endemik COVID-19. Berhadapan dengan situasi semasa kini, peranan guru dan ahli akademik sangat penting. Kita merupakan nadi penggerak dan jantung kepada pembangunan dan perkembangan progresif pendidikan negara. Merungkai permasalahan daripada aspek penutupan sekolah umpamanya dan institusi pengajian tinggi di mana para pelajar, para guru dan pensyarah tanpa persediaan yang cukup terus terjun ke dalam dunia pendidikan digital. Ia secara sedar atau tidak memberikan cabaran besar kepada warga pendidik, khasnya dalam memulihkan aspek psikologi, mental, kemahiran teknologi, komunikasi dan juga sosiologi pelajar. Sesungguhnya peranan guru hari ini tidak hanya sekadar memenuhi lompang kognitif, tetapi menjangkaui tugas dan tanggungjawab menarik generasi hilang daripada terus keciciran dalam dunia pendidikan di masa hadapan. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Guru Sedunia 2021. Ayuh bersama kita mengorak langkah ke hadapan mendepani pandemik COVID-19. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Guru Sedunia 2021 dan Hari Akademia 2021. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Someone who has a huge impact on someone else's life. Someone that leads by example and by moral. Someone that give me knowledge. Someone who helps you and guides you along from a small age to till you're older. No matter what, even experience is also a teacher to you. Students and learners are given the freedom and the right to choose whatever they want to learn. Something to me that allows you to say what you want, do what you think. Sometimes yes, sometimes not. It is very important because you do not want to produce a society that has a robotic kind of brain and thinking. To a certain extent, I think they should be given freedom. Every teacher and educator has their own style and their own principles. Happy World Teachers Day to all teachers. Happy World Teachers Day. 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 From the Malaysian academic movement, to all teachers, educators and academics all over the world. Greetings for the World Teachers Day. May our struggle for better education
better schools, better universities will be successful for the coming years. We in Malaysia, we are also celebrating Academia Day or Hari Akademia. This in celebration of the passage of the UNESCO recommendation on the status of higher education personnel. This is our struggle to make academic rights and freedom better to be appreciated in Malaysian universities. So please help us in our struggle. Greetings to all. Thank you very much. Happy World Teachers Day. I love you, teachers. Wishing all teachers out there a happy World Teachers Day. To all those dedicated ones throughout this pandemic, wishing you all go ahead, be strong, and do whatever is best done by you. All the best. Memeriahkan sambutan Hari Guru Sedunia UNESCO 2021, kita bawakan webinar pemulihan pendidikan pasca COVID-19. Sebelum kita memulakan perbincangan, eloklah kiranya saya perkenalkan terlebih dahulu panel pakar kita yang dalam siri webinar pada kali ini. Selamat datang saya ucapkan kepada panel pertama, Profesor Dato' Dr. Omar bin Syakawat Tawali. Okey, Profesor Anjong, Universiti Kuala Lumpur, MISET, pernah menjandang jawatan profesor dalam program Sains Kimia di USM dan ahli kimia berdaftar. Merupakan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerja yang bertauliah dan juga ahli kepada Malaysian Society of Occupational Safety and Health, MSOS. Beliau juga pernah dilantik sebagai pengurusi jawatankuasa Integriti Akademik Kementerian Pendidikan Malaysia sejak Oktober 2018. Seterusnya, Dr. Zuwati. Okey, panel kita yang kedua adalah Profesor Dr. Badri Munir Sukoco, jauh ya datangnya dari Surabaya, Indonesia. Profesor Dr. Badri merupakan Direktor Pasca Sarjana di Universitas Erlangga. Beliau merupakan pakar dalam bidang pengurusan strategik, di mana kajian beliau banyak melibatkan tentang organizational change, kesan, prestasi dan perubahan organisasi kepada pendidikan tinggi di Indonesia. Seterusnya panel kita yang ketiga, Dr. Muhammad Roslan bin Rosman, Ketua Jabatan Sains Sosial dan Pembangunan Universiti Putra Malaysia, pengasas bersama WACD. Mempunyai kepakaran dalam bidang antropologi dan sosiologi, beliau banyak terlibat dalam kajian yang berkaitan dengan orang asli dan pribumi serta golongan minoriti. Pernah terlibat dengan projek konsultansi pembekasaan murid orang asli sekolah berasrama penuh. Juga pernah terlibat dalam kajian penilaian polisi pendidikan orang asli dan menjadi pakar rujuk dalam Task Force Pendidikan Orang Asli di peringkat kementerian. Okey, panel kita yang keempat adalah Dr. Muhammad Nakiyuddin bin Dahamad Azam. Ya, beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Putra Malaysia. Mempunyai bidang kepakaran dalam psikologi perkembangan kanak-kanak. Ya, beliau juga banyak terlibat dengan kajian berkaitan peranan kefungsian sosio-emosi dan tingkah laku dalam kalangan remaja maupun belia, khususnya tingkah laku agresif dan kepimpinan remaja. Okey, hari ini Dr. Zuwati, kita dan panel-panel, kita hampir 250 hari kita berada dalam krisis pandemik COVID-19. Tentunya sambutan Hari Guru Sedunia 2021 tahun ini berkisar kepada sekitar sokongan guru-guru yang kita perlukan dalam menyumbang sepenuhnya dalam proses pemulihan pendidikan
Justru tema yang diangkat pada kali ini, Teachers at the Heart of Education Recovery, atau guru adalah jantung dalam pemulihan pendidikan. Rata-rata kita lihat hari ini sentiasa memikirkan apakah kesan COVID-19 ini baik kepada pelajar, ahli akademik, pendidik, guru maupun komuniti keseluruhannya. Dan ada kalinya juga membincangkan tentang apakah program-program mitigasi COVID-19 ini dapat membantu golongan-golongan guru, akademik dan juga pendidik. So rata-rata sentiasa membincangkan satu persatu persoalan ini dan bagaimana ianya menjadi penggerak terutamanya dalam persoalan pasca pandemik. Kita tidak menceritakan lagi pada pandemik itu, tetapi rata-rata memikirkan apakah kesannya kepada pasca sekarang ini, iaitu apakah yang perlu kita bersedia. Saya rasa elok kiranya kita memulakannya, dan silakan Dr. Zuhati. Okey, saya nak tanya pada Profesor Dr. Omar lah ya, panel kita yang pertama. Berkaitan bila kita lihat kepada sambutan Hari Guru Sedunia UNESCO, dalam kertas cadangan UNESCO sendiri berkaitan status tenaga pengajar pendidikan, ya, dinyatakan tentang kebebasan akademik, dinyatakan tentang sumbangan ahli akademik kepada masyarakat. Jadi soalan saya pada Datuk, ya, apa pandangan Prof Datuk mengenai cabaran ahli akademik ketika pandemik dan di kala endemik, khasnya berkaitan autonomi? Okey. Kalau kita lihat pandemik ni, COVID-19 ni kan, mungkin kita kata COVID-19 ni telah adalah satu gangguan kepada perjalanan. Saya lebih suka bercakap tentang pengajian tinggi lah, pengajian tinggi, tapi gangguan yang berlaku bukan kali pertama. Mungkin ini kita cerita tentang virus dan sebagainya, tapi gangguan-gangguan yang secara meluas terhadap pendidikan tinggi ni kita tengok banyak kali dah berlaku, kan? Banyak kali dah berlaku. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Spanish flu dan sebagainya lah. Tapi jadi gangguan ni mungkin akan datang pun akan berlaku. Jadi macam mana pihak universiti, institusi pengajian tinggi dan mungkin institusi pendidikan yang lain, kita lihat macam mana kita nak kita nak mitigate this issue. Jadi kalau kita tengok dari segi autonomi, kadang-kadang kita rasa, ini pendapat saya lah, saya lihat kadang-kadang universiti semakin lama makin hilang autonomi. Seakan-akan pihak atasan, pihak kementerian menentukan apa USM patut buat, apa UPM patut buat, apa Universiti Melaya patut buat. Sedangkan kadang-kadang kita lihat tak sama pasal isu COVID-19 ni tak sama di semua universiti dan tak sama di semua negeri. Jadi pada saya sepatutnya universiti diberi autonomi lah untuk mitigate COVID-19 ni mengikut keadaan dalam universiti berkenaan. Jadi pada saya, I think there's too much, terlampau banyak kontrol dari pusat, which is not good. Di mana kadang-kadang universiti sendiri tidak telus, is not transparent. Sedangkan kita kadang-kadang tenaga pengajar tahu, kata di universiti kita ada kes positif, tapi disebabkan kekangan, maka pengurusan universiti tak mau mengaku. Pada saya, kita patut mengaku supaya kita boleh ambil langkah-langkah penjagaan supaya benda tu tak merebak kepada ramai lagi warga kampus. Jadi rasa saya kan, maybe
other members of the panel want to add to what I said. But I think pada pendapat saya, university must be given autonomy. I mean, of course, academic freedom, academic autonomy is very important. But now kalau kita cerita tentang kata COVID-19 ni, bukan? I think the university is losing more autonomy. Di mana pihak central menentukan macam mana kita nak mengajar, apa kita boleh mengajar dan sebagainya, which is not benda yang tak sepatutnya ditentukan oleh pihak pusat. Pasal masalah kita kena faham tau, bahawa tiap-tiap universiti dia ada senate dia sendiri, dan kuasa akademik yang tertinggi di dalam universiti ialah senate tiap-tiap universiti, bukan Kementerian Pengajian Tinggi ataupun MQA, kan? Jadi saya lihat masa COVID ni, saya tengok banyak arahan yang datang daripada MQA dan kementerian, dan juga arahan yang melibatkan academic matters, perkara-perkara akademik. Saya nak berhenti situ, beri peluang kepada mungkin orang lain yang nak tambah ke. Okey, jadi dari pandangan Datuk autonomi ni patut digunakan khasnya bila kita perlu mengikut konteks masing-masing. Maksudnya tiada satu acuan. Kita ada pelbagai acuan, jadi universiti lah yang akan menentukan proses dan prosedur yang sesuai dengan institusi masing-masing. Adakah itu yang Datuk maksudkan? Ya, itu maksud saya. Pasal ada universiti, kan, contoh kalau kita ambil ada universiti swasta, dia satu bangunan besar, blok konkrit, aircon dan sebagainya, jadi ventilasi tak elok. Jadi virus ni lebih mudah merebak banding dengan ada universiti yang open secara meluas, very mana the spread virus ni nak merebak tak semudah lah. Jadi saya rasa tiap-tiap universiti is unique. Tiap-tiap universiti unik, dan universiti itu sendiri sepatutnya menggunakan dia punya own wisdom. I mean, we are academic staff, we supposed to have wisdom. Menggunakan kebijaksanaan dia sendiri untuk macam mana nak menangani apa isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19. I think it should not be a central directive. Of course, there is a general guideline yang Kementerian Kesihatan ialah kementerian yang bertanggungjawab. Of course, we follow the general guideline. But saya lihat terlampau banyak campur tangan Kementerian Pengajian Tinggi dan juga campur tangan MQA dalam masa pandemik COVID-19. Okay, itu pandangannya kita dapat lihat bagaimana autonomi itu penting dalam proses kita nak memulihkan pendidikan. Mungkin hari ini kita agak bertuah kerana kita ada tetamu yang kita undang khas dari jauh sana. Okey, Prof. Dr. Badri dari Universiti Airlangga Indonesia. Menariknya dalam situasi ini, apa yang tadi Prof. Datuk Omar nyatakan, itu situasi di Malaysia dalam proses pemulihan autonomi merupakan satu yang dituntut untuk kami dalam proses itu. Bagaimana situasi ini, terutama situasi pendidikan di Indonesia yang sememangnya kita lihat pasti terkesan daripada COVID-19 ini, dan bagaimana situasinya di sana dalam sistem pendidikan di Indonesia? Terima kasih Dr. Muhammad Nazri atas pertanyaannya. Sebagaimana yang kita tahu, kalau kita melihat dari statistik pendidikan yang ada di Indonesia, saat ini untuk primary school students kurang lebih sekitar almost 26 million students, while elementary school untuk junior high kurang lebih sekitar 10 sampai 11 million, sedangkan yang senior high baik yang akademik maupun vokasional more or less 5 to 6 million. So we can imagine that how big is the impact for COVID-19, especially for the teachers and also the students.
plus the parents. Some parents also get dizzy because of this COVID. They need to assist their children to understand the courses, right? And what about higher education? Currently, almost 9 million students in higher education institution around Indonesia. And sebenarnya kita sudah berpikir bagaimana cara kita itu menghadapi atau merespon Industrial Revolution 4.0 starting from 2015. But before the pandemic, nobody can imagine what kind of automation, what kind of online learning course that we need to do. But due to COVID-19, everyone just suddenly stopped and then go to online, and everyone should aware that. And I believe that COVID-19 is the accelerator for this kind of transformation, big transformation, not only for higher education students, but also for primary schools as well as elementary schools. So in this case, I think the teachers, of course, as the actor, as well as the victim of this pandemic, because they need to adjust suddenly. So in my opinion, Indonesia up to now still adjust this kind of condition. And we also agree and also support the findings from many from around the world that this kind of online class and online interaction is not good for the student as well as the teachers. We believe that the quality of education deteriorate quite significant during these 2 years. And starting from last month, our Minister of Education, Research and Technology already decided that all of the students, primary, elementary schools, as well as university students should go back to the campus and also to the schools. Unfortunately, as you know that in Indonesia, although the COVID-19 already reduced a lot during these 2 months, but many parents also worry that if their children go to the campus or to the schools, this COVID-19 become the problem again, similar like last June or July. So this kind of bargaining between parents and also campus, as well as parents with the school's principal, going on right now. And the minister say that if this cannot happen, the recovery of our economy also get problem, because as you know that when the students either primary, elementary, as well as university students do not go back, many economic activities are not going well, including dormitories and also restaurant, etc., etc. So up to now, I think the government remain focused on how to make the students above 12 get vaccinated 100%, as well as the teachers and etc. So when they already goes to the school, and it will make our students safe, and parents also feel safe, and I think hopefully it will increase the quality of our education that already deteriorated in the last 2 years. So this is our big challenge right now, and I believe that in Malaysia too, and around the world too. Right? Prof Badri, menarik, yes. Berkaitan dengan bila mana pandemik melanda semua tenaga pengajar. When you mentioned about IR 4.0, kita expect orang pandai teknologi kan, tetapi di Malaysia pun kita merasakan ada yang masih terkapai-kapai, memerlukan latihan secara mengejut, terpaksa menggunakan teknologi, mencuba pelbagai kaedah
untuk menarik perhatian pelajar. Jadi situasi yang yang berlaku di Indonesia tu sama juga situasinya di Malaysia. Apakah macam di Universiti Airlangga sendiri, apakah inisiatif institusi dalam membantu pendidik di Universitas Airlangga? Of course, due to this sudden changing transformation, the university set up several initiatives. Right? For example, like we need to upgrade all of the teachers how to use this program. For example, like Zoom, and then we include it in our learning management system, LMS, and everyone suddenly understand how to do Zoominar, and everyone should understand how to download the materials from the LMS and then share to the students, and then grab the assignment from the student and then grade it online and something like that. But before that, we upgrade our teachers' knowledge, our lecturers' knowledge through online learning by course. So everyone should enter this kind of course, and then before they deliver it online. But maybe last year on March, I think, or March, April, the first pandemic, everyone just busy, and we are not preparing yet. But on May, after 2 months, the pandemic start, we suddenly we can adjust ourselves and then try to rebalance how to do this kind of treatment to the students, and then students also provide a lot of feedbacks to the principals through email, and then of course through social media. Please provide this kind of thing, and then we let our teachers, our lecturers know that this is the expectation from our students, so we need to follow up, something like that. So yeah, it's a big adjustment due to this sudden transformation, I think. Yeah. Okay. Seterusnya bila bercakap tentang adjustment ni, panel kita yang ketiga ni, Dr. Roslan. Dr. Roslan, kita tahu dia banyak melakukan pendidikan kepada bahagian golongan rentan atau pihak minoriti. Jadi pandangan Dr. Roslan sendiri apakah bila COVID-19 melanda ni, apakah isu utama berkaitan pendidikan bagi golongan rentan ni? Terima kasih kepada Dr. Zuwati, Dr. Nazri, dan kepada semua ahli panel yang bersama dengan kita pada petang ini. Terima kasih diucapkan di atas jemputan. Saya kira topik ini adalah topik yang sangat baik untuk kita bincangkan bersama ketika kita pandemik, sebab kita sudah masuk ke pasca, dan ada yang declare sebenarnya COVID ni adalah sebagai endemik. Seperti yang Dr. Zuwati sebut tentang adaptasi, kan, bagaimana kita beradaptasi di dalam keadaan situasi hari ini. Dan apa yang saya boleh katakan di peringkat luar bandar ataupun di peringkat even bukan luar bandar, kepada golongan-golongan rentan, kepada golongan-golongan rentan ini, mereka masih lagi mempunyai masalah dari segi accessibility, kan. Kita tak perlu lagi nak bercakap soal adaptasi terhadap teknologi, kan. Mereka masih lagi bercakap soal tentang perkara-perkara keperluan yang menjadi asas, masih bercakap tentang basic needs yang perlu ada kepada mereka. So ini merupakan perkara yang kita rasa tidak selesai, sehingga banyak yang kita berikan kerajaan provide banyak benda bantuan dari segi laptop dan sebagainya, dan juga internet untuk mereka ini supaya mereka dapat untuk accessibility itu tadi. Tetapi perkara-perkara seperti ini dia tidak boleh berlaku secara perlahan, sebab kita ini dalam proses kita kata dalam satu keadaan masa pandemik ini berada dalam keadaan yang sangat drastik. Sepatutnya tindakan-tindakan kita juga adalah drastik.
bagaimana kita ingin menyelesaikan tentang isu-isu keperluan tadi secara drastik. Kalau kita lihat ketika pandemik yang berlaku sebelum ini, kita agak perlahan sebenarnya pada peringkat awal bagaimana kita nak menyelesaikan isu pendidikan itu. Even masa kita dah tak bulan ke-7 ataupun bulan ke-8 pada tahun lalu baru kita memberikan sesuatu yang untuk kita berikan pendidikan kepada pelajar kita. Kenapa ia tidak dilakukan lebih awal daripada itu dengan menggunakan media massa seperti televisyen, radio ataupun untuk kita menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan itu? Yang saya kira itu adalah langkah pertama yang kita boleh lakukan. Tetapi ketika itu mungkin kita masih lagi macam menyesuaikan kan keadaan dengan apa yang berlaku itu untuk mencari apakah jalan yang terbaik. Tetapi kalau hari ini kita nampak sebenarnya dalam pendidikan ini kita tidak banyak belajar sebenarnya tentang apa yang telah berlaku, kan? Sebab kita merasakan bahawa kita perlukan sesuatu tindakan yang boleh memberikan akses ke pendidikan itu kepada masyarakat rentan ini, tetapi adakah perkara itu telah dipenuhi untuk jangka masa hampir setahun lebih kita menghadapi pandemik? Kita masih lagi tidak menyelesaikan isu tentang internet, tentang perkara-perkara tersebut yang berada di kawasan luar bandar. Masih lagi banyak masyarakat kita yang masih lagi tidak mempunyai accessibility, tidak ada peranti terhadap sistem peranti untuk mereka melakukan pendidikan. So ini merupakan satu perkara yang saya agak khawatir. Sebab itu kalau kita lihat contohnya, saya bersetuju dengan apa yang Dato' Omar sebut tadi mengenai tentang bagaimana kita cuba untuk run the university ini, kan? Adakah kita betul-betul membuat adjustment terhadap apa yang telah berlaku, ataupun sebenarnya kita masih lagi berfikir bahawa kita perlu melaksanakan perkara-perkara yang kita dah biasa laksanakan dan sehingga kita tidak mahu berubah kepada satu perkara yang lain? Contohnya, saya bagi contoh, adakah kita hari ini menggunakan sepenuhnya digital yang kita ada? Kan, kita tetap lagi menggunakan secara tradisional. Kita tidak, macam contohlah, saya bagi contoh, kalau kita membuat sesuatu claim di universiti, claim research sebagai contohnya, adakah kita boleh menggunakan digital signature ketika pandemik? Kita tidak boleh menggunakan digital signature. Kita mesti, kan, maknanya kita tetap menghantar borang secara online, tetapi sign itu perlu sign yang actual sign. So sebab itu saya kira dalam dunia akademik ni saya pening, kan? Kita mengharapkan orang luar, masyarakat beradaptasi dengan senario yang baru, norma baru kononnya, tetapi kita hanya bercakap. Tindakan kita, prosedur kita seperti yang Dato' Omar sebut tadi adalah masih lagi prosedur yang kita rasa kita tidak membuat adjustment, kan? Kita masih lagi membuat satu perkara yang ni atas kononnya, oh ini syarat-syarat MQA, ini syarat-syarat prosedur dari segi ISO, kan? Kenapa perlu kita bercakap soal perkara-perkara tersebut dalam keadaan kita pandemik? Sepatutnya kita mencari jalan yang memudahkan kita semua, tetapi apa kita nak capai itu akan tercapai. Sebab itu autonomi itu sangat penting diberikan. Sama juga kepada pelajar-pelajar kita di luar bandar, masyarakat orang asli sebagai contohnya. Dulu lagi kita dah sebut, masyarakat orang asli ni perlu diberikan autonomi dari segi pendidikan mereka. Mereka perlu set mereka punya pendidikan, policy dan sebagainya. Tidak perlu ikut arus perdana. Mereka ada penilaian mereka sendiri. Tetapi kita tidak mahu mengambil perkara itu, kan? Tiba pandemik berlaku, kan, baru kita terfikir bahawa perlunya ada satu mekanisme lain. Perlu adanya, bacakan dalam rancangan Malaysia ke-12 disebut tentang perlunya ada pendidikan komuniti yang berada di komuniti, kan? Itu semua adalah idea.
pendidikan komuniti ni saya dah dengar lama. Tetapi in term of implementation, dia agak sukar. Kan? Jadi maybe kalau kita betul-betul nak membuat sesuatu perubahan itu, kita perlu buat secara drastik. Tidak lagi memikirkan tentang boleh buat ke tidak boleh buat. Kenapa kita tidak memberi fokus kepada daripada federalism kepada state? Maknanya state yang akan menentukan sistem pendidikan kita. Kan? Maknanya bukan lagi federalism yang semua orang perlu ambil SPM, semua orang perlu ambil ni. Kenapa kita tidak mengubah sistem pendidikan kita berasaskan sekolah? Maknanya sekolah yang menentukan dari segi grade dan sebagainya, peperiksaan seperti mana hari ini dibuat kan. Sebab agak sukar sebenarnya masyarakat Malaysia ni untuk berubah dari segi adaptasi itu sebab dia sudah tertanam dari segi pemikiran kita. Akhirnya ia menjadi satu perkara yang kita selalu cakap susah nak laksanakan, tetapi sebenarnya kita belum laksanakan. Cuba kita laksanakan dahulu, baru kita lihat susah ke, senang ke kan. Jadi itu perubahan yang saya rasa kita harapkan dalam dunia pendidikan ini. Kita tidak boleh menganggap manusia ini seperti robot atau mesin ke apa benda. You very structured. Manusia ini tidak structured. Manusia ini adalah subjektif. Jadi kita kena ke arah itu dalam melihat manusia ini supaya perkembangan manusia itu kita dapat cungkil dari segi dia punya intelligent. Sebab kita banyak intelligent kan? Intelligent itu bukan berdasarkan peperiksaan saja. Intelligent itu boleh datang dari segi kalau dia power dari segi sukan, dia power dari segi benda-benda yang mechanical ke apa benda tu semua. Jadi ia menjurus ke arah itu, barulah kita nampak sistem pendidikan kita ini lebih menarik dan lebih baik untuk anak-anak kita. Kan? Kita tak nampak di peringkat sekolah prasekolah sibuk memberikan tugasan bagai nak gila kan, budak-budak ni kan kena buat tu, kena buat ni. Ketika pandemik guru memberikan tugasan yang begitu banyak kan kepada pelajar, mereka tidak memikirkan bahawa pelajar-pelajar ini perlu berkembang dari segi permainan, dari segi nyanyian, itu semua. Sebenarnya perkara itu boleh berlaku di rumah secara tidak formal sebenarnya, dan akhirnya menyebabkan pelajar-pelajar kita tidak ketinggalan kan. So ini perkara yang kita kena fikirkan semula dalam sistem pendidikan kita di peringkat sekolah. Di peringkat universiti itu lain, sebab universiti ini dia ada falsafahnya, dia ada matlamatnya, yang itu dia develop kita punya professionalism kita dari segi ilmunya, dari segi teoretikalnya kan. Jadi kita tengok tahap-tahap perkembangan itu untuk melihat perkara itu. Saya berhenti di situ dulu. Okey, seperti mana kita tahu dalam proses apa yang dibincangkan oleh panel keempat kan, kita punya part ini yang pertama, kita nampak bahawa autonomi itu penting dalam proses kita nak memulihkan semula pendidikan. Dan bila kita lihat kepada rakan negara jiran kita, Prof. Badri menceritakan bagaimana proses penyesuaian itu diadaptasi dan diubahsuai. Walau bagaimanapun panel kita yang ketiga, Dr. Roslan, menekankan bahawa dalam nak penyesuaian perlunya satu pemahaman dan juga di mana autonomi itu sekali lagi menjadi satu persoalan. Kenapa? Kerana golongan-golongan rentan ini kadang-kala akan terkesan tanpa disedari oleh kumpulan-kumpulan besar yang kita hanya melihat kepada satu fokus. Jadi tertarik sini kepada panel kita yang keempat, Dr. Naki Udin. Kita melihat kepada persoalan ini dan kita tidak kecuali juga kita merasakan bahawa pastinya dalam proses pembelajaran ini akan ada satu kelompok atau satu golongan itu yang akan terkesan, di mana kita merasakan bahawa ramai membincangkan bahawa generasi ini dah hilang benda ini, dan kita pastinya yang paling besar terkesan adalah kelompok pelajar remaja, kerana di usia remaja itu mereka sangat bersemangat untuk meneroka pelbagai, tetapi dalam proses pandemik ini segalanya terbatas, segalanya berada di dalam paparan. Jadi mungkin Dr. Naki boleh untuk membincangkan apakah isu-isu yang dikatakan paling penting diberi penekanan dalam proses pemulihan, terutamanya kepada golongan remaja ini, yang perlu diberi perhatian. Silakan Dr. Naki.
Okay, first kali sebelum saya menjawab soalan secara direct, so saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Go Ideas, especially kerana atas jemputan dan saya berbesar hati jugalah dapat bersama Datuk Umar, Profesor Datuk Umar, Prof Badri dan sahabat saya Dr. Muhammad Rosal Roslan dan for sure bila kita bercakap tentang remaja ni memang sangat, first kali dia sangat sinonim dengan sekolah. Sebabnya remaja ini dia akan spend, kalau ikutkan dalam satu hari tu, kita boleh katakan separuh hari mereka akan berada di sekolah. And the first one adalah disebabkan, for sure, dia di sesi pagi biasanya dia akan ada akademik kan. Dan pada sesi petang biasanya mereka akan habiskan masa untuk aktiviti kurikulum. Dan sebenarnya kita boleh katakan prosesnya sangat melengkapi lah dia punya, kita kata sebab dalam fasa remaja ni adalah, saya setuju moderator Dr. Nazri, fasa ini adalah fasa mereka explore. Fasa mereka akan, sebab mereka perlu menyediakan diri mereka sebelum ke alam remaja, ke alam dewasa, dan di fasa inilah sebenarnya remaja-remaja ni dia akan kutip sebanyak pengalaman untuk mereka bersedia dan bila mana pandemik ini berlaku, sebab saya rasa kita di universiti pun agak, saya rasa sangat terkesan lah sebab especially dalam pengajaran kan dan pelajar, dan pada saya tidak terkecuali mereka yang berada di sekolah menengah lah. Saya rasa untuk the first pada bulan 3 tahun lepas kita nampak perubahan drastik suddenly kita tak tahu dan saya rasa kita pun masih beradaptasi sekarang ni untuk mendapatkan satu kita katakan satu kaedah pembelajaran yang kita kata sesuai dengan sekarang ni, sebab dari segi jangkaan ni kita tak pasti sampai bilakah COVID ini akan selesai. Kan sebelum ni kita ada estimation mungkin akan berlaku sampai 2023 kan. Jadi disebabkan hal ini, kalau kita katakan isu yang sangat dekat, saya tadi Dr. Roslan ada kupas berkenaan dengan capaian internet. Saya rasa itu lebih kepada soal-soal technical, soal-soal faktor luaran dan saya rasa yang paling utama sekarang ni, kalau kita amati apa yang berlaku di Dadak Akhbar, yang direportkan di Dadak Akhbar, mungkin saya boleh bagi sedikit kupasan berkenaan dengan kesejahteraan psikologi mereka, mereka punya mental health. Saya rasa sebab mereka sekarang dalam fasa adaptasi, seperti mana yang tadi Prof Badri ada ucapkan, berlaku adaptasi, pelajar struggle, and then sekolah pun masih belum bersedia untuk buka kan, tapi kita dalam fasa pemulihan dan kita kementerian pun dah decide akan buka pada 18 hari bulan ni. Untuk fasa pertama murid akan pergi ke sekolah. Dan tapi dalam masa yang setahun lebih yang kita ada sebelum sekolah akan dibuka lagi dalam bulan ni, sebenarnya banyak sebenarnya pada saya cabaran yang berlaku pada mental mereka. Yang saya nampak dari sudut tekanan, saya tengok banyak di Dadak Akhbar yang kupas berkenaan dengan tekanan yang murid-murid hadapi, especially PDPR dengan apa kita katakan dalam keadaan kaedah pengajaran yang berubah-ubah. Maaf saya kata, saya sebagai bapa pun kadang-kadang kita terkesan kita sangat terkesan kadang-kadang saya sampai hari tu cikgu kadang-kadang mengajar ke WhatsApp kan, suddenly tiba-tiba ada pula Telegram punya group kan, masa itu kita pun tak perasan, rupanya isi saya pun tak perasan, rupanya ada satu group Telegram kita dah tertinggal kan. Jadi macam mana, sebab bila mana benda ini, sebab kita dalam satu keadaan yang uncertainty kan, jadi kita pun lepas tu dengan disuruh pula untuk anak-anak ni especially golongan remaja ini, sebab anak yang sulung pun bakal remaja tak lama lagi kan. Jadi pada saya benda ni kita bukan sekadar orang dewasa kita yang struggle dalam keadaan akademik, kejayaan akademik. Saya nampak macam remaja, especially mereka yang sebenarnya, sebab dalam fasa ini mereka mencari identiti dan salah satunya adalah untuk mereka skor dalam akademik mereka, untuk mereka ada self esteem yang baik kan. Tapi bila dalam keadaan yang ini yang cukup mencabar ini, pada saya PDPR misalnya agak memberi satu cabaran besar. Sebab di hujungnya antara kesan yang kita nampak ada baru-baru ni, saya ada di Dadak Akhbar menunjukkan 51% pelajar stres hanya disebabkan PDPR.
dengan suasana yang tak menentu, dalam keadaan yang tak kondusif tu, PDPR ini pada saya kita perlu terima, sebab ini adalah satu perubahan yang untuk pada saya PDPR ni mungkin ini yang terbaik ketika ini. Tapi the thing is that dalam satu end, kita katakan satu sudut yang bertentangan itu ada consequences-nya. Dan saya paling nampak sebenarnya antara yang sangat terkesan kepada remaja ni adalah dari segi dia punya stres, dia punya burnout, dan ada juga yang akhirnya end up dengan depression. Ada yang end up dengan depression. Dan bila kita sebut depress, keadaan depress yang pada saya quite critical sekarang ni, sebab sekarang ni banyak dikupas berkenaan dengan bunuh diri yang melibat, ada yang cuba bunuh diri kan, dan sebenarnya golongan remaja pun tak terkecuali. Sebab kalau ikutkan daripada tahun 2019, 2020 dan 2021 sebab 2021 ni kalau ikutkan 2019 dengan 2020 percentage ni ataupun bilangannya sama, 600 kes. Cuma setahun ini untuk 5 bulan yang pertama kes saja dah 400 lebih. Dan separuh daripadanya melibatkan remaja, mereka yang berusia 15 hingga 18 tahun yang memang berada di sekolah. Kan? Dan ini kita risaulah yang bila mana isu-isu asas tadi, macam tadi Dr. Roslan ada kupas berkenaan dengan isu-isu teknikal kan. Tapi bila end up dia yang saya rasa sangat terdekat adalah untuk kita lah, sebab kita akan tengok pada move forward kan bagaimana. Tapi pada saya one of the biggest issue yang kita perlu tackle adalah macam mana untuk kita pulihkan semula kita kata isu-isu mental yang melibatkan remaja kita lah. Okey, itu buat masa ni okey. Terima kasih. Bila kita melihat dalam situasi ni, kita nampak secara tak langsung semua terkesan. Baik ibu bapa, golongan pendidik, ahli akademik dan masyarakat keseluruhannya memang terkesan. Walaupun dalam membicarakan tentang penyesuaian kita cuba, dan berbalik kepada satu persoalan, kita nak sesuaikan tetapi ada satu kuasa yang akan menyatakan bahawa ini perlu diikuti. Jadi saya suka untuk pergi melihat kepada proses kita, membincangkan tentang bahawa jantung pemulihan ini sepatutnya berada di tangan di tangan ahli akademik, di tangan guru-guru yang mana mereka adalah patut diberi kuasa untuk menentukan kerana mereka tahu. Jadi saya nak berbalik kepada panel yang pertama, Prof. Datuk Dr. Omar. Bila kita melihat pada ini tadi, Datuk sentiasa menekankan tentang otonomi. Bagaimana otonomi dan hak ahli akademik itu Datuk amat penting dalam proses kita nak memulihkan. Dan memulihkan bukan saja memulihkan tapi mempercepatkan proses pemulihan itu sendiri dalam situasi yang kita ada hari ini. Silakan Datuk. Unmute Datuk. Tak dengar tu. Mungkin saya nak kongsi sikit pengalaman saya. Sebenarnya saya mengajar 32 tahun kepada pelajar jarak jauh. Pelajar jarak jauh, dan saya lihat sekarang ramai ahli akademik seolah-olah dah jadi pakar dalam pengajaran jarak jauh, online learning dan sebagainya. Kita sekarang ni macam rakan dari Indonesia, dari Surabaya mengatakan bahawa kita kena jaga kualiti. Kena jaga kualiti. Bukan semua ahli akademik boleh mengajar secara jarak jauh, secara online. It needs proper training. Kalau kita tengok saya mula-mula mengajar jarak jauh selepas saya balik dengan PhD saya tahun 87. We were trained, ramai yang dihantar ke luar negara, diajar tentang menulis modul yang self-instructional, modul pembelajaran kendiri. Saya sendiri dilatih di Vancouver, Canada dalam macam mana nak produce video pengajaran, because education is not about just
you diri depan kamera atau depan phone atau Zoom and kita cerita dengan pelajar. Kita bersyarak. There must be interaction and engagement. Mesti ada interaksi dan juga engagement dengan pelajar. So all this require training, proper training. Kita tak boleh ingat siapa pun boleh mengajar secara online. I bagi you Zoom ke, I bagi you apa, you teach the student. There's a lot of preparation to do. In fact, online learning is more difficult than face-to-face. It's more difficult than face-to-face. It requires a lot more preparation. The way you teach online actually reflect on. That's why you must have your own autonomy. Other people cannot decide how you teach. You know how you teach. You cannot have all this thing apa PO lah, LO lah, TONEO lah. I disagree. Saya tak setuju dengan ada authority lain menyatakan kepada kita macam mana kita kena mengajar. How do we teach? How do we deliver our content to the student? Tiap-tiap pensyarah ada style dia sendiri, ada otonomi dia untuk mengajar. And teaching online is not easy. It's not easy. And kita kena ingat juga bahawa pensyarah ni bila time COVID-19 ni, time pandemik ni, dia kebanyakan mereka work from home. And work from home is not that easy. Anak-anak dia pun ada kat rumah, yang anak-anak yang ada bersekolah. Anak-anak nak kena online learning juga, PDPR. Jadi time is also an issue masa pandemik ni. Masa tu dan kita pula di Malaysia mungkin rakan kita dari Indonesia pun mungkin lebih kurang sama. Banyak masalah di Malaysia ni. Kita punya orang-orang yang memegang jawatan, yang jadi ketua jabatan, yang jadi dekan, mereka ingat bila dia dah pegang jawatan, kerja dia ialah untuk control and regulate. You kena buat ni, macam tu, macam ni. You tak boleh buat ni. Padahal they are supposed to facilitate. They are supposed to facilitate our work, especially in this hard time of the pandemic. Kadang-kadang pukul 12 malam dia akan telefon pensyarah. Pasal dia dah kira work from home. Dia dah tak kira waktu pejabat lagi. Dia tak tahu ni pensyarah ni kadang-kadang nak layan suami, nak layan anak, all these issues they don't consider. Mereka tak facilitate. Mereka ingat semua orang boleh buat online learning, semua orang boleh buat online teaching. It is not that easy. So jadi pada saya terkesan ni kita nak kena bantu tau, sebab pensyarah ni dia punya interaksi dengan pelajar ni bergantung kepada banyak perkara. Kadang-kadang bergantung kepada jelas tak jelas, line tak elok, komputer tak elok, all this semua ni sebenarnya memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Tapi mereka tak kira. Sebab tu I don't know, my own opinion, why don't we give student kata cuti tanpa penalty 1 tahun ke, ataupun 1 semester, bergantung kepada macam mana COVID ni we are going to get out of this pandemic kan. Masa Perang Dunia, kalau kita baca buku-buku sejarah tentang kesan kepada universiti yang banyak menulis, universiti di Eropah lah kan. If we read about the effect on university education, kata kepada Oxford, kepada Cambridge, kepada Edinburgh dan sebagainya, kita tengok in fact I think for all there were no undergraduate within the walls. Pasal kebanyakan universiti Oxford, Cambridge ni dia ada tembok keliling dia punya
dia punya colleges. So dia kata tak ada undergraduate langsung. Tidak ada pelajar undergraduate. Jadi mungkin yang ada pelajar postgraduate saja. Bukan. Jadi ini saya rasa isu yang penting di mana sekiranya pensyarah dan universiti berkenaan diberi otonomi untuk membuat keputusan. Jadi mungkin mereka they can mitigate better. Mereka tahu keadaan universiti dia tahu pelajar dia tahu apa dia infrastructure yang ada di universiti dia, apa dia shortcomings yang ada, macam mana dia nak mitigate. Tapi masalah dia bila kuasa luar yang menentukan dan pentadbir so called I don't like, saya tak suka menggunakan perkataan pengurusan tertinggi, tapi di Malaysia banyak universiti dia guna pengurusan tertinggi. To me there's no such thing as pengurusan tertinggi, it's just the university management. The management kadang-kadang ni pada saya they don't know what's happening on the ground. Masalah sekarang ni kebanyakan pengurusan tidak faham apa berlaku on the ground, the real happening on the ground. Dia cantik cerita atas kertas, cantik cerita teori, kan, cantik cerita teori. Kadang-kadang kita tengah bagi kelas, tiba-tiba habis. Pelajar tak boleh dengar kita ke, dia tak nampak, tak pasal kalau tak boleh dengar. Saya dah melalui transformasi daripada audio conferencing, audiographic teleconferencing, video conferencing, Webex lah, Tok Nenek Zoom ke apa. I've gone through the whole transformation daripada print media sehingga ke online. But my experience, pengalaman saya 32 tahun mengajar, I think the student interaksi antara pelajar dengan pensyarah penting. Baru kita ada pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti. At the end of the day, what is important is quality of our education. It's not about graduate on time. Okay, carry on, jalan. Kita tak mau kata bagi pelajar cuti 1 sem ke 2 sem ke, kan. Bagi cuti, let them, they are at home anyway, mereka dekat rumah pun, kan. Kalau dia graduate cepat pun takkan you rasa dia boleh dapat kerja. Tak juga, the economy is badly affected, kan. The economy is badly affected. Yang lama yang dah graduate pun tak ada kerja, kan. Jadi why the rush? Why the rush? Especially to university student. Mungkin pelajar sekolah kita kena guna lain konsep. Tapi pelajar universiti, why do we still want them to graduate on time? Pandemik tu nenek macam mana pun susah lah. Oh yes, buat online, exam online. There's a lot. Banyak pensyarah sekarang ada masalah juga bila dia grading. Pasal kadang-kadang open book exam. Ada pensyarah yang grading ni dia tak sedar pelajar tu open book exam, dia kata ciplak. Dia kata pelajar ciplak pula. Padahal it's open book exam. So there are a lot of issues to mitigate. Jadi pada saya kesan thing in terms of this dalam pemulihan pandemik ni, we have to actually think properly, use our wisdom. How do we actually safeguard quality of our education? Quality kita. Quality tu penting. Kalau kita nak buat seolah-olah melepaskan batuk di tangga just for the sake of okay, let's continue with giving lectures without actually think deeply on the quality of our delivery. How do we deliver the content to the student? I think I will stop here. Okay. Saya agree dengan Prof Datuk berkenaan quality. Prof Badri juga ada menyentuh tentang kualiti pendidikan. Jadi kita kata bila Datuk tadi bercakap tentang kepayahan,
keperluan untuk kita memahami satu sama lain sebenarnya, memberi ruang untuk pelajar memilih sama ada untuk meneruskan pengajian atau mengambil cuti. Di peringkat universiti saya rasa ada kita berikan peluang-peluang kepada pelajar sama ada mereka nak teruskan atau mereka boleh tunda pengajian masing-masing. Di sini saya nak bangkitkan ianya masalah ni adalah masalah bersama, kan? Tadi kita kata cikgu mempunyai masalah ini, pensyarah mempunyai masalah ini. Saya sendiri mengalaminya. Bila kita ada anak bersekolah, anak yang belajar, berebut masa, fokusnya, macam Dr. Naki sebutkan, tekanan tu ada. Tekanan, setiap orang ada tekanannya masing-masing. Berbezalah mengikut konteks. Jadi dalam konteks bila kita melihat kepada pemulihan akademik, pemulihan pendidikan, saya nak tanya pada Prof. Badri sendirilah. Prof. Badri, bagaimana agaknya peranan kita sebagai ahli akademik ni, sumbangan kita nak bantu masyarakat di kala pandemik, dan bila kita melangkah ke alam endemik ini, bagaimana agaknya? Mungkin kita dah ada rasa sesuai pengajaran secara online. Mungkin ada juga pihak-pihak berasa nak meneruskan online dan tidak mahu bersemuka. Maklumlah bila kita dah kata endemik ni, kita akan secara slowly we have to go to the normal teaching, kan? Tapi ada juga pihak-pihak yang mengatakan perlu diteruskan secara online. Apa agaknya pandangan Prof. Badri sendiri berkaitan peranan akademik dalam membantu pemulihan pendidikan? Terima kasih Prof. Swati, juga Datuk Dr. Umar yang tadi menyampaikan beberapa hal. Mungkin menurut saya kita juga perlu memahami bahwa dalam pendidikan ini ada dua macam pendidikan yang mungkin kita bisa golongan besarnya ya. Yang pertama adalah pendidikan yang memang membutuhkan praktisis ya. Misalnya kayak di medical college atau dentistry college atau di engineering, tentu banyak praktisis yang harus dilakukan dan butuh banyak feedback dari para lecturers. Nah, bagaimana dengan yang di sosial? Saya rasa meskipun tidak perlu banyak praktisis, tapi mereka mahasiswa, students, they need some feedback from us. Gitu. Nah, dengan memberikan feedback, saya rasa itu juga akan improve their quality of education. Karena menurut saya salah satu kelebihan dari face-to-face interaction adalah kita bisa instant feedback ya. Oh, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Nah, begitu kita menghadapi layar laptop, layar notebook, kita tidak bisa memahami bagaimana gesture orang, bagaimana apa sih kesulitan orang dan seterusnya. Nah, mungkin untuk yang banyak praktisis tentu perlu ada penggiliran penggiliran untuk mereka melakukan training ya, praktisis di rumah sakit atau di laboratorium untuk melakukan eksperimen-eksperimen. Sedangkan yang sosial, Prof. Zwati, saya rasa itu dibutuhkan feedback-feedback yang secara terus-menerus dan tentu berkualitas, karena saya yakin teman-teman atau adik-adik student yang memang mereka mendalami social science atau hal-hal yang tidak membutuhkan praktisis, mereka akan sangat terbantu ketika mendapatkan feedback. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita menghadapi discomfort ini. Kebetulan saya punya paper yang terbit di akhir tahun lalu, meskipun konteksnya itu discomfort akan perubahan perguruan tinggi Indonesia, university untuk masuk ke world class university. Tapi saya rasa ini juga bisa digunakan konsepnya untuk discomfort bagi lecturers maupun student ketika mereka harus go back to the class gitu, atau mungkin melakukan hybrid learning atau blended learning. Karena yang biasanya mereka harus menghadapi face to face, kemudian karena pandemi online. Kemudian setelah online ini terus apa lagi? Oh, harus hybrid nih.
karena step by step, gradually kita back to campus, tapi pakai hybrid dulu, habis itu baru blended learning, kemudian dan seterusnya. Bagaimana menghandle discomfort ini, khususnya terkait sama perubahan, saya rasa prinsipal baik yang ada di universitas maupun yang ada di primary school atau elementary school perlu handle, khususnya dari teachers ya. Karena sudah biasa work from home, online learning, terus harus datang lagi jam 7 sampai jam 5 sore, itu juga butuh adjustment ya. Nah, adjustment ini yang saya rasa perlu mendapatkan perhatian dari principals maupun tentunya peers ya. Peers, saya rasa ini bisa dilakukan Prof. Zuwati dengan misalnya ada pioneer lah ya. Kalau bahasa saya itu ada benchmark. Ada 10% dosen yang memang ingin offline datang ke kampus, silakan. Kemudian mereka bisa sharing ke teman-temannya yang masih online. Alhamdulillah ini sudah kami melakukan offline, dan ada 1-2 hal yang perlu bisa menjadi catatan, ada plus point, ada negatif point, tapi saya rasa overall seperti ini ketika kita kembali secara normal ya, melakukan kegiatan offline. Nah, itu akan memberikan adjustment bagi mereka-mereka yang mengalami discomfort untuk kembali ke kampus, kemudian mereka bisa melakukannya secara gradual dan merasa comfort dengan new normal atau new routine ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Prof. Zuwati. Mike, Dr. Nazri. Kita dapat, terima kasih banyak, sebab kita dapati bahawa model pengoperasian sama ada sekolah maupun institusi pendidikan tinggi Malaysia dan juga Indonesia lebih kurang sama. Kita dapati bahawa rata-rata akan memulakan secara berperingkat. Okey, kembalinya ke sekolah mengikut fasa-fasa dan secara berperingkat, ataupun kembalinya ke universiti mengikut fasa-fasa dan diselangi dengan kata kunci bahawa pembelajaran hybrid. Okey, tertarik dengan itu, jika saya analisis atau jika kita teliti betul-betul, kita dapati bahawa dalam proses pembukaan sekolah maupun pembukaan universiti, kita dapati hanya lebih kurang 30 ke 35% sahaja sebenarnya mereka ini yang akan kembali secara fizikal, ataupun yang dikatakan akan kembalinya secara pembelajaran bersemuka, manakala yang selebihnya antara 80, 70 atau 80% itu secara tak langsung mereka masih lagi belajar di dalam talian. Mereka masih lagi terpaksa berada dalam talian, walaupun kita kata ini adalah model untuk secara berperingkat. Tapi melihat kepada fasa pelaksanaan hari ini, kita dapati bahawa ianya masih akan ada sebahagiannya akan berada yang dinamakan, tak kiralah dinamakan hybrid ke, dinamakan pembelajaran blended learning ke, ianya masih lagi membicarakan bahawa ada secara bersemuka dan ada pula secara dalam talian. Persoalannya, saya suka nak ditanyakan kepada panel kita yang ketiga, Dr. Roslan. Kita dapati bahawa bila adanya situasi begini dalam keadaan di mana ibu bapa juga yang masih tak berani, tak bersedia nak menghantar atau melepaskan anak-anak, termasuk juga pensyarah yang masih lagi khawatir untuk berada dalam dewan kuliah, kata belum lagi kau orang kuarantin, saya nak kena masuk mengajar dalam situasi begitu. Cuma saya tak melihat kepada yang itu, saya lebih suka untuk melihat kepada golongan rentan ini. Kita kadang mencari yang lain, kita tidak nampak bahawa satu kelompok ini bagaimana mereka dalam proses pemulihan ini tiba-tiba saja kita kata boleh buat talian, sedangkan mereka ini adalah yang selama ini mungkin 250 hari yang tak bersekolah itu mereka dah tersisih, mereka dah tercicir dalam proses tersebut. Jadi boleh tak Dr. Roslan membincangkan atau mencadangkan satu bentuk pemulihan pendidikan yang lebih efisien kepada golongan rentan ini, terutamanya dalam situasi hari ini yang kita asyik katakan hybrid, asyik katakan bahawa boleh masuk fizikal. Macam mana Dr. Roslan? Silakan.
Terima kasih kepada Dr. Nazri. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tambah sikit apa yang Datuk Omar sebut, sebab saya suka pandangan-pandangan Datuk Omar ini kan. Sebab Datuk Omar banyak bercakap tentang soal autonomi kan. Bila mana hari ini, bila di universiti kan, isunya adalah bila mana kita buat fully online, nanti dia kata kita ni PJJ. Dia tak setara dengan MQA. Jadi wujudlah satu perkara lain yang dikatakan sebagai hybrid. Separuh PJJ, separuh online, separuh bersemuka supaya nak suit dengan prosedur yang ada kepada universiti. Jadi ini perkara-perkara yang melecehkan dan meremehkan bila mana prosedur-prosedur itu tidak mengikat kita supaya kita perlu melaksanakan tentang perkara-perkara tersebut. Sepatutnya dalam era pandemik ni, prosedur-prosedur itu perlu diketepikan dan kita perlu memikirkan apa yang lebih penting di dalam untuk penyampaian ilmu itu mengikut keadaan semasa. So ini perkara yang sepatutnya kita fikirkan. Bukan kita sibuk memikirkan perkara-perkara yang kita buat ini setaraf tak ataupun sesuai tak dengan mana peruntukan dalam MQA sebagai contohnya. Kita asyik bercakap soal prosedur-prosedur ini. So autonomi itu perlu diberikan sebenarnya. Keluasan itu perlu diberikan kepada pihak universiti untuk menentukan bagaimana bentuk pengajarannya. Itu antaranya. Yang bagi menjawab kepada soalan Dr. Nazri tadi, kita boleh membuat sebenarnya tentang flexibility sistem persekolahan dalam kita memperkemaskan delivery sistem dalam persekolahan. Sebagai contohnya, kemasukan ke sekolah tidak lagi perlu mengikut seperti umur kebiasaan, iaitu darjah 1 mesti umur 7 tahun, darjah 2 mesti umur 8 tahun. Ketika pandemik hari ini, sepatutnya kita perlu membuka ruang itu. Akhirnya kita menggalakkan pelajar untuk hadir ke sekolah. Tidak perlu lagi mengikut seperti umur yang menjadi kebiasaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita perlu memberikan kebebasan di peringkat sekolah untuk melaksanakan waktu persekolahan mengikut kesesuaian tempat dan keadaan. Ini perkara yang perlu kita berikan. Dan kita perlu memperluaskan pembelajaran anjal yang lebih komprehensif dan berstruktur. Saya kira ini perkara yang kita perlu berikan sebenarnya di peringkat persekolahan. Dan macam contoh, sekolah orang asli. Kalau dahulunya kita ada model khas komprehensif K9, sepatutnya kita perlu membuka sehingga K11 sebagai contohnya, untuk memastikan bahawa anak-anak orang asli ini mendapat satu sistem persekolahan yang saya kira lebih terjaga dan terjamin. So ini dari segi sistem persekolahan itu. Dari segi suasana pembelajaran sebagai contohnya, kita perlu memberikan bahawa dari segi pemantapan kurikulum pendidikan itu perlu berasaskan kepada sekolah itu. Apakah kebitaraan sekolah itu? So ini yang boleh diberikan kepada sekolah tersebut, dan kita tidak lagi menggunakan sistem KBSR, KBSM dan sebagainya, tetapi melihat kepada kebitaraan sekolah tersebut. So dengan ini kita dapat melahirkan pelajar mengikut kepada kebitaraan sekolah. Dan apa fokus yang diberikan, fokus utama yang diberikan kepada sekolah tersebut, akhirnya kita dapat memantapkan pendekatan kurikulum dengan mengikut keupayaan sekolah, kan? Kita tidak lagi menggunakan federalism tadi, bahawa adanya sains, arts, TVET dan sebagainya, tetapi kita melihat apakah kekuatan pelajar di sekolah itu. Kemudian kita memberikan satu pembentukan kurikulum yang berasaskan kepada kekuatan sekolah tersebut. Dan ini perkara yang kita boleh lihat dan kita boleh laksanakan. Maknanya akhirnya pentaksiran itu berdasarkan kepada pentaksiran sekolah seperti mana yang kita laksanakan hari ini, kan? Tetapi pentaksiran sekolah kita hari ini adalah berasaskan kepada kontennya itu federalism. Kenapa pentaksiran itu tidak dibuat berdasarkan kepada kurikulum yang berasaskan kepada sekolah? Jadi ini perkara yang kita boleh lihat, kan? Dari segi pembelajaran,
bagaimana kita perlu memperkasakan smart partnership antara ibu bapa, komuniti dengan pihak sekolah dalam sistem pembelajaran dan pengajaran. Kan? Bukannya sistem pengajaran pembelajaran itu hanya kita memberi ruang kepada PIBG dalam memberi sokongan, tetapi kita perlu membuka ruang pintu sekolah ini dengan penglibatan ibu bapa dan juga komuniti sebagai tenaga pengajar di dalam sekolah. Kan? Jadi ini perkara yang kita perlu fikirkan hari ini ketika pandemik. Kita tidak boleh lagi work in silo. Kita tak boleh lagi bekerja hanya guru saja mengajar. Kenapa kita tidak libatkan ibu bapa di rumah untuk mengajar? Kan? Ada satu slot ibu bapa yang ajar. Mana tahu bapa dia adalah pensyarah di universiti. Kan? Kita re-invite mereka dan mereka mengajar anak-anak mereka di sekolah. Panggil Dr. Naki, dia pakar kanak-kanak. Mungkin dia tahu bagaimana nak kembangkan psikomotor dan sebagainya. So smart partnership ini perlu dilaksanakan di peringkat sekolah. Kita sudah perlu membuka dinding-dinding batu itu. Kan sekarang pun tak ada dinding batu, kita belajar di rumah, tetapi konteksnya itu yang saya ingin cuba sampaikan, bahawa kita bukalah sekolah ini. Sekolah bukannya belajar di dalam dewan kelas, adanya kerusi, meja dan sebagainya, tetapi sekolah ini dia boleh belajar di luar bilik darjah. Kan kita panggil pegawai komuniti, cari orang-orang yang komuniti yang mana yang boleh mengajar. Kalau cikgunya tidak mahir mengajar, ini di peringkat sekolah lah. Seperti mana di peringkat universiti pun hari ini adanya orang industri masuk dan sebagainya. Walaupun saya percaya Dato' Omar mungkin tak bersetuju tentang idea ini di peringkat universiti. Kan? Jadi sebab universiti ini dia ada falsafahnya, dia ada perkara, tak semua orang boleh mengajar. Tetapi di peringkat sekolah ini adalah macam mana Dr. Naki sebut tadi, ini adalah peringkat exploratory. Kan mereka explore dalam kehidupan mereka, kan mereka nak tahu itu semua. Jadi saya kira ini sebenarnya yang perlu kita laksanakan. Sekolah bukan lagi tempat kita kata sebagai satu tempat yang orang luar tidak boleh masuk, kan, tetapi smart partnership antara sekolah, komuniti dan juga ni kita perlu bawakan sekolah ini di dalam komuniti. Contoh hari ini ketika pandemik sekolah tidak boleh buka, kita perlu menggunakan ketua-ketua komuniti di kawasan-kawasan tersebut untuk membantu masyarakat di komuniti tersebut, kan, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang tidak ada accessibility. Sebab itu saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, mereka ini sebenarnya perlu menjadi frontliner di kawasan mereka. Mereka ini yang perlu menyampaikan pendidikan kepada anak-anak yang tercicir di kampung mereka. Sepatutnya mereka ini yang perlu mengajar sebab mereka berada di rumah, kan. Jadi gunakan masa yang ada untuk membantu dan contribute kepada komuniti. Sebab itu slogan memasyarakatkan universiti itu adalah satu perkara yang saya kira sangat bagus dan bertepatan dengan keadaan hari ini. Sebab kita ni di universiti, kita ni adalah provider solution. Kan? Kita ni adalah provider solution kepada isu-isu yang berada di komuniti, di masyarakat. Apa yang kita boleh bantu kepada masyarakat. Kita bukannya penghasilan pekerja kilang ni semua. Kita bukannya universiti bukan penghasil pekerja, kan? Tetapi universiti adalah penghasil ilmuwan untuk ilmu itu disampaikan kepada komuniti. Kan, tidak perlulah menulis H-index bertinggi-tinggi, kita invest duit yang begitu banyak terhadap jurnal-jurnal yang berkarya tinggi dan sebagainya, tetapi benda itu tidak ada contribution kepada komuniti selain hanya contribution kepada diri sendiri untuk kenaikan pangkat. So adakah ini satu environment yang baik kepada universiti? Sebab itu bila pandemik hari ini berlaku, sepatutnya kita duduk dan memikirkan semula, adakah kita ini di universiti berjaya menyelesaikan masalah yang berada di komuniti. Sepanjang pengajian kita, sepanjang kajian-kajian kita, adakah kita menyumbang kepada penyelesaian isu-isu yang berada di komuniti? So ini perkara yang kita perlu fikirkan. Sebab itulah saya kira hari ini kita perlu dah bermula untuk bekerjasama.
dengan semua pihak. Semua pihak macam tadi Dr. Naki sebut, semua terkesan, jadi semua perlu bekerjasama dan semua memerlukan orang lain dalam menyelesaikan isu kita. Kan? So ini perkara yang saya nak sampaikan. Terima kasih. Okey. Terima kasih Dr. Muhammad Roslan. Bersemangat dia menceritakan isu-isu yang dihadapi. Okey, dalam pada bersemangat tu kan, dalam masyarakat kita ni ada juga yang tak bersemangat. Ada kala kita pun masa-masa kita tak bersemangat. Bila kita tak dapat nak mengatasi. It's about coping strategies kan. Ada masa kita tak boleh nak cope. Terlampau banyak, when we work from home, jam bekerja tu dah jadi dari 8 jam ke 10 jam ke 12 jam. Ada yang tidur hanya 4 jam. Especially akademik ni, ahli akademik. Dari pengalaman saya sendiri. Jadi di sinilah saya nak tanya panel kita yang keempat ni, Dr. Naki. Apakah langkah utama bagi memulihkan balik semangat ni? Semangat yang hilang, yang agak hilang semasa melalui situasi pandemik di mana semua orang berkurung, di mana ibu bapa sibuk bekerja, anak terbiar. Kita bukan berkata pasal golongan rentan saja. Kita berkata pasal tentang semua golongan. Semuanya terkesan. Di T20 ke, M40 ke, B40 ke, semua terkesan. Masing-masing ada masalah masing-masing. Jadi macam mana kita nak pulihkan balik semangat, especially dalam kalangan pelajar, bila dah lama tak masuk kelas, bila dah lama complacent dengan pembelajaran online ni, macam Prof kata tadi, engagement. They have lack of engagement already. Kan? Kita nak pulihkan balik semangat dia tu. Macam mana Dr. Naki? Okey, terima kasih Dr. Zu. Memang pada saya soalan ni quite wow juga. Okey, dia macam ni, sebab saya rasa kita buat perkongsian hari ni, pada saya benda ni pun meliputi kita. Kita pun merasai benda yang sama. Kita terasa beban. Sebab saya rasa kalau kita nak kata pelan pemulihan yang ni, saya rasa makan masa yang agak lama lah. Saya rasa untuk kita sebagai academician, dan pada saya, kalau frankly speaking, pada pendapat saya masih beradaptasi untuk, sebab kita tak lama lagi kita akan mulakan sesi semester baru kan. Saya masih memikirkan bagaimana untuk kita kita macam mana kita nak deal, sebab kita dah 2 semester sebelum ni kita dah memang secara virtual kan, dan dengarnya bermula semester akan datang kita akan ada hybrid. Mungkin 7 minggu pertama kita akan masih secara virtual, dan 7 minggu yang kemudian secara face to face lah. Itu yang saya rasa sekarang dia berlega-lega, ada yang dikatakan secara hybrid ni. Dan saya agak tertarik tadi dengan Datuk Dr. Omar, Prof. Datuk Omar. Dia cakap berkenaan dengan engagement. Itu saya suka point ni, sebabnya perkara ini pun berlaku kepada pelajar sekolah. Sebab mereka ini, nature mereka adalah di sekolah sebenarnya, dan mereka perlu direct kepada cikgu. Kan? Sebab kita tahu mereka golongan-golongan remaja bersekolah ni memang agak struggle waktu ini. Sebab apa? Sebab kita kalau nak katakan macam mana kita nak check kualiti pelajar itu, kita akan check adalah apa sebenarnya. Kalau kita tengokkan daripada di sekolah menengah, antara orang kata cara untuk kita menyemak kualiti ni adalah SPM. Kan, tapi kalau kita tengok balik result yang tahun lepas pada 2020, dikatakan antara yang terbaik sepanjang 5 tahun. Pada 2020 SPM adalah yang terbaik. Kalau kita tengok perkataan akhbar apa yang Menteri Pendidikan dicakap, kita adalah yang terbaik. Tapi adakah ini reflects kepada situasi kita sekarang? Tadi macam tadi Dr. Roslan ada cakap berkenaan dengan bagaimana untuk kita engagekan community, kan, bagaimana Dr. Roslan pun ada suggest juga. Pada saya benda ni agak tepat dengan situasi sekarang, sebab kita sekarang ni cuba mencari jalan penyelesaian dalam situasi sempit.
untuk kita improvekan kita punya situasi lah. Sebab pada saya sebelum pandemik ini, pada saya kita agak selesa, kita berada pada tahap yang sangat selesa. Suddenly tiba-tiba boom, bulan 3 tahun lepas tiba-tiba datangnya pandemik. Semua orang, sekali saya pun, sebab saya pun ialah kita baru 5 minggu kan masa waktu, kalau ikutkan pada tempoh bulan Mac tahun lepas, kita baru 5 minggu mengajar secara face to face. Suddenly terus stop. Kita tak tahu hala tuju kan. Lepas tu baru bulan 5 baru kita dah come up dengan satu solution. And then that's the same thing happen dengan student. Suddenly itu yang disebabkannya mereka ni dianjak lagi kan. Tarikh SPM pun beranjak. Secara tak langsung benda ni memang saya rasa sangat absorb. Mereka punya energi, mereka punya emosi sangat memberi kesan lah. Itu yang tadi masa kalau saya kupas berkenaan isu, memang ini isu mereka. Isu mereka agak kita katakan benda ni, tapi kita nak kata salahkan sesiapa susah, sebab ini berlaku satu dunia. Ini bukan hanya kita cakapkan hanya berlaku di Malaysia, tak. Ini permasalahan satu dunia, permasalahan pendidikan pun berlaku pada satu dunia. Kalau apa yang berlaku di Indonesia juga turut berlaku pada kita. Jadi kalau in case kalau saya reflect, saya pergi balik kepada persoalan tadi Dr. Zuati tanya berkenaan dengan efforts on pemulihan. Kan, so saya rasa kalau in case on pemulihan ni, saya suka untuk kita pergi kepada sistem yang terdekat kepada pelajar itu. Dan yang paling terdekat kalau kita katakan adalah support daripada ibu bapa lah. Itu saya rasa saya suka untuk tekankan lah. Saya rasa kebanyakan kita deal dengan ni, saya dengan anak-anak saya kan. Tapi kalau antara saya dengan isteri saya tu, saya rasa isteri saya lebih mengambil, orang kata apa, percentage yang lebih lah kalau 4 anak-anak ni kan. Jadi pada saya sokongan ibu bapa sangat penting sebab kita tahu kalau ibu bapa yang sangat menyokong itu, adjustment anak-anak itu para remaja lebih mudah untuk mereka orang kata berhadapan dengan tempoh mencabar ni lah dalam suasana mereka tertekan. Dan saya tertarik juga tadi dengan idea Dr. Roslan, especially berkenaan dengan bagaimana kita nak involvekan community. Pada saya, sebab kita sekarang ni pun di universiti pun sentiasa kita ni diminta untuk perlunya ada jaringan komuniti kan. Dan saya rasa benda itu sangat penting. Macam misalnya saya rasa daripada tahun lepas dan juga tahun ni saya beberapa kali terlibat jugalah. Tapi itu dengan kita kata dengan sebab kita ada satu projek komuniti dengan pelajar sekolah menengah. Jadi kita orang kata kita dalam satu tim kita bantulah, dan ada satu sekolah tu kita memberi training kepada para pelajar dan juga ibu bapa dan juga guru untuk macam mana untuk kita cope dengan current situation. Kebetulan itu geran yang salah seorang rakan kerja saya dapat untuk kita bantu satu sekolah agama di Gurun, di Gurun Kedah. Dan pada saya benda itu sangat penting. Sebab apa? Sebab otherwise every quality ni kita akan check based on academic. So why not kita besarkan lagi dia punya orang kata memberi. Kita at the same time kita sebagai tenaga akademik pun perlu menyumbang kepada komuniti, dan saya rasa benda ni salah satu indikator yang kuat penting. Maksud dia tidak hanya persatuan ibu bapa itu saja yang bertindak dalam membantu, tapi kita sebagai ahli akademik di peringkat universiti pun samalah kita bantu. Dan mungkin kalau saya nak tarik juga berkenaan dengan sebenarnya diri pelajar itu sendiri, diri remaja itu sendiri. Kalau pelbagai pihak memainkan peranan tapi kita katakan usaha itu kurang di peringkat remaja itu sendiri, so saya rasa mungkin itu satu dilema yang kita akan terus hadapilah, sebab kita tak tahu pandemik ini sehingga bila. Saya rasa saya tak ada, kita tak ada idea. Cumanya memang misalnya kerajaan pusat, pihak kerajaan biasanya mereka dah ada come up dengan dia punya pelan pemulihan kan. Jadi kita akan ikut mereka. Cumanya pada saya efforts ini tak akan berjalan dengan baik, usaha ini tak akan berjalan dengan baik tanpa remaja itu sendiri. Tanpa mereka sendiri merubah
kondisi sebab kita tahu semua tertekan. Tak hanya remaja pada peringkat saya, mungkin pada saya memang remaja tertekan, ibu bapa pun tertekan sebab kita ada expectation yang kita nak cuba capai. Kalau untuk anak-anak remaja, sebaiknya siapa tak suka kalau anak-anak dapat orang kata apa, grade yang baik kan, sebab itu membuka pintu mereka untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Tapi the thing is that kalau semua memainkan peranan, tadi kalau PIBG main peranan, ibu bapa itu sendiri main peranan, so saya rasa pelajar itu pun perlu push diri dia, maksud dia perlu memotivasikan diri dia, meningkatkan resiliensi diri dia, supaya maksud dia bila orang lain memberi komitmen, mereka pun ada komitmen yang mereka perlu bagi, especially dalam untuk mereka meningkatkan mereka punya prestasi kan, dan cari penyelesaian. Dan kalau kita berbicara tentang penyelesaian ni, saya rasa tahun lepas ada viral satu kes ini mahasiswa universiti yang sanggup pergi ke bukit untuk menyelesaikan dia punya tu. Tapi yang tadi Dr. Zuwati ada cakap berkenaan dengan coping. So pada saya coping is the, orang kata, keywords penting lah. Dalam maksud dia, coping ini tak hanya kepada remaja itu sendiri dan mencakupi semua kita katakan stakeholder lah, semua, maksud dia semua orang yang terlibat. Okey, itu saja Dr. Terima kasih. Mic Dr. Zuwati. Terima kasih Dr. Muhammad Nakif atas pandangan yang diberikan, perkongsian. Dari sini kita dapat lihat dari hasil bicara santai ini, kita dapat rumuskan bahawa isu ni sebenarnya tidak selesai, tidak mudah diselesaikan, especially bila melibatkan keperluan asas. Bila kita berkata tentang pendidikan, keperluan asas itu perlu ada. Bila kita nyatakan keperluan untuk mengajar secara online, secara atas talian, secara hybrid, adakah kita atau masyarakat benar-benar mempunyai keperluan asas tersebut? Kan? Kalau tidak, masih lagi ada golongan yang akan tercicir dari sistem tersebut. Kita juga dapat rumuskan bahawa sokongan semua pihak tu adalah penting. Macam Dr. Muhammad Roslan kata, smart partnership. Yes, kita ada PIBG, kita ada PIBK, kita ada community secara keseluruhan, kita ada agensi. So dikala saat kita diduga seperti ini, keperluan untuk semua pihak bersatu sebenarnya, turut membantu, tak kiralah sedikit ke banyak ke, bantuan dan penyaluran dana tu kepada pihak yang memerlukan amat diharapkan kan. Even di bandar, kita jangan cakap orang di bandar tu beruntung, masih ada yang di bandar pun mempunyai masalah. Kita ada urban poor yang mana masih ada pelajar-pelajar yang tidak ada peranti. Walaupun ada internet tapi tak ada peranti. Nak belajar macam mana kan? Di situ. Seterusnya adalah bila dikaitkan dengan learning engagement, developing motivation among students. Kita lihat, I think Datuk mention just now, proper training for the educators. Untuk cikgu, untuk universiti, ahli akademik, proper training. Sebab bila dalam pandemik ni semua jump into the bandwagon kan, tak ada latihan, tak ada apa, terkial-kial, ada yang terkial-kial. Macam saya mula-mula pun bila kita dah biasa face to face bersama pelajar, bila masuk online rasa macam cakap dengan dinding kan at the beginning. After a while kita adapt. Itu antara perkara yang dinyatakanlah oleh ahli panel kita. Satu saya nak bangkitkan apa yang rasanya semua saya rasa bersetuju when it comes to autonomy. Diberikan kepada pendidik, diberikan kepada guru, di mana mereka lebih tahu apa yang diperlukan oleh pelajar mereka. Jadi saya sukalah quote yang saya belajar dulu. Saya pernah
dapat quote ni dari NS Prabu. Dia kata, there is no one best method. Okay, there is no one best method. So siapa yang determine the best method? The teacher themselves. Dia orang yang tahu keperluan pelajar mereka. Dalam konteks pandemik ni, ibu bapa pun adalah guru, kan? Jadi mereka tahu keperluan anak-anak, jadi mereka lah yang membentuk, mereka lah yang menyusun atur pembelajaran anak-anak. Another point yang dibangkitkan, facilitate versus control and regulate. Dalam konsep sekarang, facilitation is very important lah. Kita tak nak tengok control element. Kita nak bagi flexibility pada semua sebenarnya. Bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada ahli akademik, kepada pendidik. Itu antara rumusan yang saya dapat buatlah dari hasil bicara ini. Mungkin Dr. Nazri nak tambah? Okey, secara keseluruhan saya melihat bahawa keseluruhan ahli panel bersetuju bahawa dalam usaha kita memulihkan semula pendidikan pasca COVID-19 ini, kesemua pihak perlu bekerjasama menggading bahu dan autonomi itu perlu ada pada setiap pihak kerana mereka lebih memahami konteksnya. Okey, dari segi konteksnya adalah mereka yang berada dalam konteks, mereka memahami bahawa apa yang sesuai dan apa yang tidak, itu yang dikupas oleh kelima-lima ahli panel kita pada petang ini. Dan apa yang ingin saya nyatakan bagi pihak, kita dah berada di penghujung Dr. Zuwati. Saya bagi pihak Fakulti Pendidikan, Persatuan Kaki Tangan Akademik Universiti Melaya, World Universities Association for Community Development, Universiti Airlangga Indonesia, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia dan Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Melaya UMKes merakamkan jutaan terima kasih kepada semua panel yang terlibat dalam siri webinar kita dengan anjuran Go Ideas, yang mana kita mendapati bahawa kupasan yang paling utama dalam kita menggerakkan pemulihan pendidikan pasca COVID-19 ini ianya terletak pada kata kunci di mana kerjasama smart partnership dalam semua komuniti yang mana menggerakkannya ke arah autonomi yang berada pada tangan setiap pihak yang berkuasa itu. Dari saya Dr. Zuwati. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel yang hadir pada hari ini. Khasnya jemputan kita Prof. Badri, waktunya berbeza dengan Malaysia. Terima kasih kerana sudi walaupun dia sibuk dengan kelasnya. Juga Prof. Datuk Dr. Omar, terima kasih atas kesudian bersama kami. Dr. Muhammad Roslan juga. Bila dia bercakap tu bersemangat saya. Terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Nakiyuddin. Semoga apa yang dikongsikan ini mendapat manfaat lah kepada semua. Kita ambil maklum dan kita perlu memahami antara satu sama lain. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.